Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Abna'i at-talaba wa talibat. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bikum. Alhamdulillah. Kali ini kita akan melihat pula tajuk ataupun kemahiran seterusnya iaitu As-Siratun Az-Zatiyah. As-Siratun Az-Zatiyah yang bermaksud resume, ya. Resume yakni satu dokumen pengenalan keterangan tentang diri kita sendiri, ya. Baik. Kita tengok takrifnya dulu. As-siratul zatiyah, resume itu katanya ialah hiya ma'lumatun maktubatun ta'ridu mu'ahhilatil fardi wa khibratihi wa wazaifihi sabiqah wa mustawahu ta'limi wa hiwayatihi wa syakhsiyah. Baik, jadi sirah zatiyah atau resume itu ialah maklumatun maktubah. Satu maklumat bertulis, ya, ta'ridu mu'ahhalatil fardi, yang memaparkan kelayakan seseorang itu, wa khibratihi, dan pengalamannya, wa wazaifihi sabiqah, dan pekerjaan-pekerjaan atau jawatan-jawatan terdahulu, wa mustawahu ta'limi, dan apa kita kata apa sijil-sijil pelajaran yang diperolehinya, wa hiwayatihi, dan juga hobinya asyakhsiyahnya secara pribadinya. Baik. Jadi resume atau siratul zatiyah ialah satu dokumen yang menerangkan tentang diri seseorang itu, ya. Baik. Anasirus siratiz zatiyah, apakah dia unsur atau elemen-elemen yang perlu ada dalam penulisan resume? Baik, ya. Tu'tabar as-siratu dzatiyyatu wasfan mulakhasan. Jadi, semestinya resume itu adalah merupakan satu wasfan, satu penjelasan, ya, satu gambaran, mulakhasan, ringkas, ya. Ringkas, wasyamilan, ringkas tapi lengkap. Wahadisan, dan terkini. Limaklumatil fardi, bagi butiran-butiran maklumat seseorang itu, ya. Ilman bi anna hunaka al-adid min al-ma'lumat allati yajibu tatadammanuha as-siratu dzatiyah. Jadi, sudah tentulah ada maklumat-maklumat penting yang perlu kita masukkan ke dalam resume kita. Baik, jadi kita lihat satu persatu, ya, apakah yang perlu ada dalam setiap resume seseorang itu, ya. Okey, ini berikut ini adalah contoh-contoh perkara yang penting. Seperti juga dalam pelajaran terdahulu, bahawa ini adalah contoh panduan, ya. Boleh seperti ini dan boleh ditambah atau boleh diubah sesuai atau dikurangkan bersesuaian dengan keadaan-keadaan tertentu. Jadi walau bagaimanapun, ini adalah antara perkara-perkara asas yang perlu ada di dalam penulisan resume. Baik, apa dia? Pertama, at-tafasil wal ma'lumati syakhsiyah. Butiran pribadi, detail butiran pribadi. Tadadammanu siratu dzatiyah fi awal muhtawaha ismal fardi. Pertama mesti ada nama individu tersebut, ya. Kita akan cuba highlight kan, ya. Ismal fardi, ini pertama. Yang kedua, tarikh milad, nama jelas, nama penuh, ya. Tarikh milad, tarikh lahir, ya. Wa makanahu, maknanya tempat lahir. Wa tariqatut tawasul, dan juga cara berkomunikasi atau kaedah komunikasi. Tentunya rakam hatif, nomor telefon, ya. Wal barid elektronik, dan juga email. Email itu apa dia? Alladhi yahmilu isman rasmiyan. Ini penting. Email mesti adalah email yang mengandungi nama kita secara rasmi. Tak boleh nama sambaran atau nama-nama yang pelik-pelik, ya. Baik. Wa yufaddalu an tahtawi siratu dzatiyah. Adalah lebih baik katanya resume ini mengandungi akthar min raqam hatif. Jadi mengandungi ada banyak nombor telefon. Kalau ada 2, 3 itu lebih baiklah, ya.
Tapi kalau tidak ada, cukuplah dengan satu. Ya. Litawasul bil idafati ilal unwan. Jadi nombor telefon. Di samping itu, katanya perlu ada juga al-unwan, alamat wal madinah dan bandar kita lah. Ya. Wa yufaddalu. Dan adalah diingatkan, ya, lebih baik tajannubu, apa dia? Zikril kathiri minat tafasil zaidah. Okay, perlu diingatkan adalah lebih baik untuk dielakkan daripada menyebut terlalu banyak maklumat detail tentang diri sendiri. Zaidah wal khasah, yang agak personal. Jadi yang itu tak perlu. Wala budda minat ta'akkud fi hadzal banad min sihhatil maklumat. Okay, ini paling penting. Sihhatul maklumat. Jadi apa yang ditulis mestilah maklumat yang betul, tepat, wadiqah dan detail. Ya. Padat, ringkas, tepat. Jangan berbohong. Okey, baik. Okey, itu yang pertama. Itu maklumat butiran peribadi. Okey. Yang kedua ialah al-mu'ahhalat at-ta'limiyah, kelayakan akademik. Sijil lah. يتم ترتيب المؤهلات التعليمية التي حصل عليها الفرد في السيرة الذاتية طبعا للتسلسل الزمني وبطريقة أقصية من الأحدث تاريخا إلى الأقدم. Maksudnya apa? Susunan, ya, susunan sijil-sijil kelayakan ataupun tamat belajar di universiti, di sekolah dan sebagainya. Mengikut susunan yang tasalsul zamani, ikut susunan tahun dia. Ikut susunan lah. Bitariqatin aksiyah, dengan cara iaitu minal ahdas ila aqdam. Mana di atas sekali tarikh yang paling terkini dan yang ke bawah adalah tarikh yang paling lama. Artinya kita tulis di atas itu kelulusan yang terakhir, kemudian yang kedua kelulusan yang kedua terakhir, dan begitulah. Sehinggalah, ya, pendidikan paling rendah di bawah sekali. Baik. Wa yatimmu dzikrul ismul muassasah wal jami'ah. Jadi tuliskan nama universiti, nama sekolah, nama institut, nama college, ya. Wal jami'ah, wal kuliah, wa anawin, dan alamat-alamatnya. Tulis semua alamat sekolah di mana, universiti itu di mana, ya. Ma'at tanwih ila ismi darajah al-mamnuhah, dan jangan lupa apakah sijil ataupun tahap pencapaian yang kita capai, kelulusan kita di sekolah tersebut. Jadi kalau katakan kelulusan kita Kolej Islam Pahang. Okey, apa dia? Diploma ke, ijazah, ya, tulis, ya. Baik. Wa min al-jadiri bidzikri annahu la yatimu dzikr at-ta'lim al-asasi wa tsanawi fi hal at-takharruj min al-jami'ah. Jadi katanya perlu disebut juga annahu la yatimmu, tak perlulah sebut pendidikan di sekolah rendah, sekolah tadika, ya, dahulu, jika kita katanya fi halit takharuj minal jami'ah, jika kita adalah pelajar yang telah tamat ataupun ada sijil universiti, cukuplah tulis pendidikan tinggi. Jadi pendidikan rendah tak perlu lagi lah, ya. Sebab apa? Sebab kita telah ada sijil-sijil pendidikan tinggi. Kalau tidak, dia jadi terlalu banyak, ya. Amma fi halati adam at-takharruj ba'd min al-jami'ah, adapun bagi individu yang tidak tamat universiti ataupun tidak belajar sampai ke universiti ataupun masih lagi belum graduate lah, ya, di universiti, atau masih lagi menunggu sijil-sijil tertentu. Jadi cukuplah menyebutkan tahun berapa dia berada di universiti tersebut dan tahun dia akan dijangka akan tamat, ya. Jadi ini tulis dalam keadaan jika kita masih belajar dan belum tamat lagi. Intizar syahadah, kita masih menunggu kelulusan, ya. Baik, ya. Okey. Seterusnya perkara yang ketiga, okey, kita lihat di sini perkara yang ketiga, al-khibratus sabiqah, iaitu kemahiran yang lalu yang telah kita ataupun pengalaman, ya. Yatimu dzikrul a'mal allati shaghalaha al-fardu. Jadi sebutlah pekerjaan-pekerjaan apa yang pernah dilakukan oleh seseorang itu
bada'an minal amalil hali ilman. Ya, okey. Baik, jadi bermula dari pekerjaan yang terakhirlah, kemudian pekerjaan yang terdahulu dan seterusnya. Bi'annahu yatimmu tartibul a'mal tanazuliyan minal ahdas ilal aqdam. Juga sama seperti tadi, kita tulis di atas sekali ialah pengalaman kerja kita yang terbaru, kemudian diikuti yang terdahulu dan seterusnya. Ya. Haitsu yatimmu dzikru ismul munazzamati wa unwaniha wal mas'uliyati allati kana al-fardu yatahammaluha. Jadi apa yang perlu ditulis ialah katanya tulis ya, sebutkan nama organisasi tempat kita bekerja dan alamatnya dan tanggungjawab atau jawatan kita semasa bekerja di situ ya. Dan apakah tugas yang telah dilakukan ya. Wal markazul wazifi alladhi syaghalahu, dan juga pusat atau nama unit jabatan tempat kita bekerja terdahulu. Idafatan ilal muddatiz zamaniyah. Di samping itu katanya tulis juga tempoh berapa lama kita bekerja di jawatan tersebut. Wa fi hadzal banadi yufaddalu. Dalam bab ini katanya yufaddalu, lebih baik adamu zikri ma'lumatin anir rawatib awil mukafa'atis sabiqah. Jadi tak perlu sebut berapakah gaji atau pendapatan yang diterima semasa kita bekerja di tempat tersebut ya. Jadi gaji tak perlu sebut, yang perlu sebut ialah nama organisasi, alamatnya ya, kemudian apa jawatan kita dan apakah kerja atau tugas yang kita lakukan di tempat tersebut ya. Okey, itu yang ketiga. Baik, yang keempat ya, al-maharat. Juga kita perlu tulis dalam resume kita ialah al-maharat. Apa itu maharat? Kemahiran. Baik, yushirul fardu ila al-maharat allati yatamayyazu biha duna at-tadkhim. Okey ya. Jadi kena ingat ya, kita yushiru, tunjukkan ataupun jelaskan apakah kemahiran yang kita ada yang menjadi keistimewaan kita ni. Allati yatamayyazu biha, yang mana kita kemahiran itu menjadi keistimewaan bagi kita. Ada orang pandai melukis. Jadi tulis saya pandai melukis katakan. Dunat tadkhim. Tapi perlu diingat, tulis kemahiran kita adalah yang sebenar dunat tadkhim. Ini penting, dunat tadkhim, tanpa berlebih-lebihan memujinya. Jangan membesar-besarkan diri, jangan membangga-banggakan. Au tazyif, atau bohong. Tak ada kepandaian tu, tapi tulis ada kepandaian. Jangan ya. Katanya, la budda an takuna maharatan haqiqiyah. Jadi kalau begitu tulislah kemahiran yang sebenar. Okey. Wa dzalika li'annahu min as-sahli iktishafiha iktishafuha in kanat ghair dzalik. Jadi katanya kalau kita berbohong ianya mudah diketahui ya, lambat laun akan diketahui juga ya. Baik. Yang kelima ad-daurat. Ad-daurat maksudnya kursus ya. Jadi yatimu dzikrul asma' ad-daurat allati hasala 'alaiha al-fard. Jadi nyatakan juga apakah kursus-kursus yang telah disertai oleh individu berkenaan ya. Baik, yang keenam al-mukafa'at taqdiriyah wal jawaiz. Al-mukafa'at maknanya ialah bantuan ya, ataupun sponsorship ya. At-taqdir wal jawaiz, dan juga jawaiz ialah penghargaan ataupun anugerah dan sebagainya, pencapaian cemerlang ya. Baik. Yatimu dzikrul jawaiz aw al-mukafa'at allati hasala al-fardu 'alayha fi marhalat ad-dirasah aw al-amal aw min khilal an-nashatat allati syaraka fiha. Jadi tuliskan, sebutkan al-jawaiz, anugerah-anugerah, awil mukafa'at, atau sponsorship, bantuan-bantuan yang di allati hasala al-fard, yang mana seseorang itu memperolehinya sama ada fi marhalatid dirasah, pada peringkat persekolahan di universiti, atau al-amal, atau semasa dia bekerja, atau
anugerah ataupun penghargaan ini diterima min khilalin nasyatat allati syaraka fiha, atau diperolehi semasa penyertaannya dalam organisasi ataupun aktiviti-aktiviti seperti kalau kita panjangkan seperti dalam NGO atau pertubuhan-pertubuhan politik atau sebagainya, ya. Baik. Jadi itu merupakan al-mukafa'ah wa taqdiriyah wal jawaiz, iaitu uh, uh, kejayaan dan juga anugerah serta pingatlah, ya. Baik. Jadi seterusnya yang ketujuh ialah al-hiwayah. Al-hiwayah ialah hobi. Jadi hobi ini juga perlu atau penting untuk ditulis dalam resume, kerana itu akan menggambarkan siapakah kita dan apakah kecenderungan kita, ya. Baik. Yang ke-8 ialah al-a'mal at-tatawu'iyah. Kerja-kerja sukarela. Apakah kita seorang yang gemar ataupun ada terlibat dengan aktiviti-aktiviti sukarela seperti kalau terbaru ini seperti aktiviti sukarela bantuan mangsa banjir, ya. Baik, ya. وهو بند غير إلزامي في حال كان الفرد قد شارك في أعمال أو أنشطة تطوعية سابقة. Jadi ceritakanlah apakah yang telah kita sertai, ya, dalam aktiviti-aktiviti ataupun program-program sukarela, ya. Baik. Yang ke-9, yang terakhir di sini, al-ashkhas al-mu'arrifun, reference ataupun orang yang boleh dijadikan rujukan. Perlu diingat, ya, bila kita membuat surat ataupun resume, kita perlu nyatakan nama orang lain yang mengenali diri kita, yang boleh memberi maklumat tentang kita. Baik. Yatimu dzikru ism syakhsaini aw thalatha. Cukuplah sebut nama 2 orang atau 3 orang minal ashkhas, daripada individu, tokoh, ya, ghairu muqarrabin, bukan saudara terdekat. Maksudnya bukan mak ayah, bukan adik-beradik, ya. Bukan saudara terdekat, ya. Fi nihayati sirati dzatiyah, di akhir atau perkara terakhir sekali dalam resume kita. Haitsu takunu lahu ma'rifah wa bi khibratil fardi wa muahalatihi wa qudratihi. Yang mana individu yang menjadi rujukan ini mestilah orang itu orang yang mengetahui kepada kita ataupun yang mengetahui kemahiran dan juga kelayakan serta keupayaan kita lah, ya. Jadi jangan tulis nama orang yang dia tak kenal kita, ya. Kenapa? Wadzalika litaqdim at-tawsiyah indal anhu li mudir at-tawzif fi hal tawassul ma'ahu, at-tawassul ma'ahu. Yang demikian itu katanya nanti, kelaknya nanti, orang ini lah yang akan memberikan keterangan tentang diri kita kepada mudir at-tawzif, kepada pengurus perjawatan di tempat kita mohon pekerjaan, ya. Jadi pengurus di tempat tersebut akan menghubungi individu ini untuk bertanyakan betul tak atau apakah benar apa yang kita tulis dalam resume kita ini, ya. Dan mereka inilah yang akan memberi penjelasan tentang keupayaan dan siapakah diri kita yang sebenarnya, ya. Baik. Ilman bi annahu yatimu zikru asma'ihim. Jadi cukup katanya kita sebutkan nama mereka, wa marakizihim al-wazifiyah, dan apakah jawatan pekerjaan mereka, wa anawin dan alamat, wa arqam hawatif dan nombor telefon, okey. Wala budda, okey, penting, ya. Wala budda lil fardi min ikhbarihim. Okey, ni penting ni, ikhbarihim. Okey, kita sebelum menulis nama individu yang boleh dijadikan rujukan, kita mesti beritahu orang tersebut, ya. La budda min ikhbarihim, beritahu mereka bizalika, dengan apakah tujuan kita. Wa ta'akkud min muwafaqihim, min muwafaqatihim, ya. Okey. Jadi kita mesti pastikan, ta'akkud min muwafaqatihim, kita pastikan mereka bersetuju untuk menjadi
rujukan kepada resume kita. Untuk kita masukkan nama mereka dalam resume kita, mesti mendapatkan persetujuan daripada mereka terlebih dahulu. Okey, ya. Jadi itulah antara yang penting dalam dalam resume yang kita nak buat ini, ya. Okey. Baik, seterusnya di sini ada ahamiyah siratul dzatiyah. Okey, ni boleh baca saja nanti, ya. Boleh baca sendiri, saya tidak terangkan. Begitu juga ada jenis-jenis resume. Ada berbagai-bagai jenis resume. Ada buat dalam apa? Tulis pada kertas, di print, ada tulis buat dalam email ataupun dalam komputer, ya. Dan ada juga resume yang dia buat secara rakaman video, ya. Tergantung kepada keperluan-keperluan yang berkaitan. Baik, ya. Jadi itu sajalah berkaitan penerangan tentang resume, dan di sini ada didatangkan contoh, ya, contoh resume. Boleh baca dan boleh ambil apa kita kata iktibas, ya. Boleh jadikan dia sebagai panduan, ya. Jadi dalam resume seperti disebutkan tadi, pertama ada al-maklumat as-syakhsiyah. Ada maklumat individu, maklumat peribadi, nama, tarikh lahir, alamat dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada juga ialah halatul ilmiyah, kelayakan akademik. Tulislah apakah sijil-sijil yang kita telah perolehi. Al-khibrat as-sabiqah. Di sini khibrat as-sabiqah, kemahiran-kemahiran yang pengalaman-pengalaman yang terdahulu, ya. Kemudian al-maharat, kemahiran kita, kemahiran bahasa, kemahiran komputer, ya, dan juga kemahiran-kemahiran lain. Ad-daurat, kursus-kursus, latihan-latihan yang telah disertai. Kemudian al-jawaiz tasji'iyah, dan juga anugerah-anugerah, pingat dan pencapaian-pencapaian, ya. Al-hiwayat, hobi, ya. Kemudian al-a'mal tatawu'iyah, kerja-kerja sukarela, dan terakhir sekali ialah rujukan kepada individu yang mengenali diri kita. Baik. Jadi itu saja untuk tajuk kita kali ini, iaitu tajuk bagaimana menulis resume ataupun disebut sebagai siratul dzatiyah, ya, resume. Baik, sekian saja pertemuan untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam pertemuan kita di bagi tajuk-tajuk yang lain pula yang akan datang. Wa hatta dzalikal hin atrukukum fi ri'ayatillah wa jazakumullahu khairal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.